Dan pada malam semalam kita dapat menyaksikan satu berita yang begitu mengejutkan, iaitu pelajar menghadapi penyakit HIV kerana asyik keseronokan dan kemewahan hidup melacur sejak berusia 16 tahun. Ini bukan cerita daripada Amerika Syarikat, daripada negara Eropah. Ini cerita anak-anak daripada Malaysia. Dan inilah realiti keadaannya pada waktu dan ketika ini, sama ada kita nak buka mata ataupun kita nak pejam mata. Dan inilah yang kita akan bincangkan pada hari ini. Pertama sekali, kita akan kongsikan maklumat yang saya kira mengejutkan untuk ibu bapa. Dan keduanya, kita akan cuba berkongsikan maklumat untuk anak-anak remaja yang mungkin tak tahu kat mana nak dapat sumber maklumat yang tepat, dan keduanya terlalu takut mungkin nak tanya kepada ibu bapa ataupun ibu bapa sendiri tidak mempunyai cukup ilmu untuk diceritakan pada anak-anak. Dan ini kita ada tetamu pada hari ini, kita ada psikologis, kita ada pakar sakit puan, kita ada juga seorang ustaz yang akan bersama-sama dengan kita. Jadi pada mereka yang nak berkongsikan pengalaman ibu bapa yang pernah berhadapan dengan keadaan begini, kita nak kongsikan dengan ibu bapa yang mungkin berhadapan dengan situasi begini pertama sekali, dan anak-anak yang pernah melaluinya, kesan implikasi yang terpaksa anda lalui. Dan kepada siapa yang anda meminta bantuan, kalau ada cerita ataupun anda sendiri ada persoalan mungkin dari segi penyakit STD, penyakit kelamin, boleh telefon kami di talian bebas tol 1-800-88-1677. Dan hari ini kita kalau boleh nak adakan satu diskusi, perbincangan yang saya kira dalam bahasa yang boleh difahami oleh semua yang menonton, keluarga di Sembilan, tak kira bangsa. Kerana yang penting sekali kita nak dapatkan pada hari ini ialah maklumat, ilmu yang kita dapat kongsikan dengan semua. Dan pada hari ini pertama sekali, saya Farah Haribah. Assalamualaikum pada penonton semua. Kita akan membincangkan topik mengenai krisis moral remaja, khususnya mengenai seks secara bebas dan rambang. Apakah implikasinya pada kesihatan, apakah implikasinya pada emosi kita, ibu bapa juga macam mana nak berhadapan dengan senario seumpama ini, apa harus kita lakukan sekiranya anak datang dan memberitahu kita dia ada penyakit kelamin, sedang mengandung. What are we supposed to do? Ini yang kita akan bincangkan pada hari ini. Tapi sebelum itu, pertama sekali saya nak kongsikan satu pengakuan oleh anak remaja tentang pengalaman yang pernah dilaluinya sendiri. Kita saksikan dan dengarkan. Saya Airin, umur 16 tahun, berasal dari Kuala Lumpur. Saya membesar tanpa ayah sebab ayah saya masuk penjara. Saya mula seks bebas ni dari umur 13 tahun. Saya mula berkawan dengan seorang lelaki. Dia ajak jumpa. Time tu 31 Ogos kebetulan. Kita sampai kat dataran, kita lepak-lepak dulu. Lepak-lepak, lepas dah lepak-lepak tu, bunga api dah keluar. Dia ajak balik. Kali kedua dengan kawan-kawan. Kali ketiga dengan abang saudara. Sakit tu ada sakit dekat bawah-bawah. Gatal-gatal macam tu. Sampai sekarang, saya pernah tidur dengan 50 orang lelaki. Saya bukan pernah main seorang, tapi pernah main bergila-gila dalam lebih kurang 10 lelaki. Nama saya Roy. Saya berumur 25 tahun. Berasal daripada Puchong, Selangor. Latar belakang keluarga saya memang, saya daripada kecil memang okey. Tapi bila umur saya 12 tahun, family saya bercerai lah. Mak dengan ayah saya bercerai. Start daripada situ lah, saya duduk dengan mak saya. Start daripada tu lah baru saya mula kenal macam-macam benda lah. Daripada sekolah tu saya dah start kenal pil hayal. Saya dah start kenal ganja. Bila dah meningkat sekolah menengah tu, baru saya berani berkawan dengan perempuan. Mula cium-cium. Lepas tu dah berani bawa balik rumah bila mak saya pergi kerja. Bila dah balik rumah, mula saya melakukan hubungan seks dengan girlfriend saya. Ada sekali tu, saya buat dengan dia kat dalam kereta lah. Kalau nak ikutkan, dah lima orang perempuan lah. Saya dah lakukan hubungan seks sama-sama. Terlebih kali lah saya lakukan hubungan seks. Tu nak cakap kalau kita duduk dengan dia memang ada orang ketiga tu syaitan kan. Bila kita dah dikuasai syaitan tu yang mula buat benda-benda yang tak elok ni. Okey, saya pasti semua yang melakukan perkara ini tahu benda ni salah sebenarnya. Saya rasa itu bukanlah satu isu yang kita nak bincangkan pada hari ini. Semua tahu benda ni salah. Tapi rata-rata daripada kita lihat tadi, dua remaja, dua daripada latar belakang yang sama, iaitu kes mangsa penceraian, anak hasil daripada penceraian. Dan juga yang saya mengejutkan kita ialah anak gadis yang pertama tadi tu mengatakan dia pernah melakukannya lebih dengan 50 orang lelaki dan pada waktu yang sama pernah dengan 10 orang lelaki. Ini senario dengan anak Melayu tahu, yang konon-kononnya sepatutnya tahu tentang ilmu agama. Jadi ini realitinya. Saya nak kalau boleh penonton yang menonton rancangan Keluarga di Sembilan pada hari ini
peka bahawasanya ini memang berlaku dan ini mungkin anak-anak kita nampak baik depan kita tahu apa yang jadi kat dalam kehidupan mereka sebenarnya, dan ini kita harapkan semua yang menonton berfikiran terbuka lah, sebab apa yang kita nak lakukan pada hari ini ialah menceritakan realiti dan cara mengatasi. Okey, pertama sekali saya nak tanya kepada tetamu kita, Dr. Haizir Ismail, pensyarah psikologi kanak-kanak dan remaja Universiti Kebangsaan Malaysia yang pernah melakukan kajian mengenai hubungan seks bebas di kalangan remaja Melayu di Kajang Sangor dan Tampin, ya. Tentang bagaimanakah kritikalnya, sebenarnya seriusnya keadaan ini. How bad is it actually? Sebenarnya kalau kita tengok pada aspek ini kan, ini merupakan satu gejala yang memang tak sihat, dan juga very serious, very serious. Tapi saya melihat berdasar pada kepakaran dan juga kajian yang saya jalankan kan, dia bukan saja seksual tu kita melihat pada seksual melakukan perbuatan bersetubuh atau berzina. Tapi yang merisaukan, yang paling besar sekali ialah the onset, perkara-perkara yang berlaku kan, seperti cemburuan, sentuh-sentuhan, berpeluk kan, oral sex semua sekali. Itu antara yang paling besar menyumbang kepada sexual activities. Tapi bila orang bercakap dengan seksual, biasanya mengandung kan, berzina, bersetubuh dan sebagainya. Tapi sebenarnya paling yang merisaukan dalam kajian ini, saya dapati bahawa kanak-kanak seawal-awal lagi pada 9-10 tahun, mereka telah memula dengan ciri-ciri yang kita nampak tingkah laku yang menjurus kepada berlakunya seksual. Seawal 8 tahun Lepas 9 tahun pergi sekolah bercampur dengan lelaki atau perempuan. Sebab kajian ni adalah di kalangan orang Melayu lah yang doktor lakukan kan. Jadi boleh cerita tak figures and numbers dia lebih kurang sikit sebanyak kepada penonton semua? Saya rasa figure tu memanglah meninggi tinggi lah kan, kita tengok dapat kajiannya. Tapi kalau kita tengok pada aspek yang paling saya risaukan, memang as early as 10 tahun tu memang ada lah. Okey, 10 tahun, 13 tahun kan. Tapi yang banyak melakukan, kita tengok yang peratus paling tinggi sekali, kita tengok pada aspek seperti inilah, percumbuan, melihat tuan-tuan lucah atau merokok, bersentuhan, coupling, dan itu yang paling banyak tu. Jadi saya tengok pada aspek yang paling penting sekali. Kerana itu yang menyumbang pengaruh kepada perbuatan seksual itu. Okey, macam doktor kata, yang penting sekali kita kena tahu faktor yang menyumbang kepada perlakuan tersebut. Jadi apakah antara faktor ataupun pembuka jalan untuk anak-anak kita melakukan perkara-perkara macam ni supaya kita sebagai ibu bapa tahu macam mana nak kawal anak-anak? Dia banyak faktor-faktor kan, antara yang individu pun ada. Dalam individu seperti remaja apabila peringkat kanak-kanak pertengahan 10 tahun tu, dia kadang-kadang dah mula memasuki alam remaja. Jadi faktor itu pun menyumbang juga, ingin tahu perasaan, perubahan-perubahan hormon dan sebagainya. Bila dirangsang oleh persekitaran. Maka apabila satu lagi aspek adalah keluarga, rakan sebaya yang peranan penting juga. Tapi apabila kita tengok kat sini kan, kita tengok bahawanya kata-kata daripada yang kita buat kajian tu dapati bahawa datang daripada keluarga yang bermasalah dan juga yang menyumbang kepada ini. Berapa peratusan yang saya kurang pasti tapi banyak datang daripada keluarga yang bermasalah. Keluarga bermasalah, masalah keluarga. Ada dua problematik family yang bermasalah. Maksudnya macam boleh bercerita sikit? Maksudnya kalau dalam keadaan tu family itu yang bermasalah, yang menyumbang kepada anak-anaknya. Dan satu lagi ialah keluarga itu yang bermasalah, yang membawa kepada itu pun ada juga. Jadi maksudnya kalau dalam keluarga tu sendiri bermasalah, bergaduh antara suami isteri, ibu bapa bergaduh. Jadi dia menyumbang kepada anak-anak itulah. Dan juga satu lagi ialah faktor family, keadaan rumah, keadaan kemiskinan, tidak bekerja atau berjiran, keadaan rumah seperti di tempat yang kata flat atau rumah-rumah tertentulah yang menyumbang kepada itu. Sebenarnya banyak faktor-faktor lain yang boleh menyebabkan berlakunya perkara sebegini kan. Sebagai contohnya internet. Ya, dunia tanpa sempadan, ibu bapa harus memantau penggunaan internet. Dan yang seterusnya mungkin dari segi anak-anak yang terlalu mahukan kemewahan, sebab dunia sekarang ni memang dunia yang berjenama, semua nak berjenama. Jadi contohnya inilah hasilnya yang melacurkan diri seawal usia 16 tahun untuk mendapatkan kemewahan. Dan seterusnya kita juga ada anak-anak mangsa rogol. Jadi mungkin kadang-kadang ibu bapa tidak berkomunikasi dengan anak, dia suppress perkara tersebut sebab tak nak discuss langsung. Mungkinkah itu juga boleh mendorong anak-anak kita jadi lebih bebas? Ya, sebenarnya kita kalau kita nak tumpu kepada kanak-kanak atau remaja, sebenarnya kita tak boleh salahkan pada remaja sendirilah. Masalah tu kan. Kerana keadaan pada peringkat dalam psikologi perkembangan, dia ada 3 peringkat dalam kehidupan kita lah. Apabila berlakunya ketidakseimbangan, transisi. Contohnya remaja sekarang,
peringkat dia peringkat remaja daripada kanak-kanak hingga nak pergi kepada dewasa. Jadi dalam transisi inilah yang berlakunya antara keceliruan seperti hormon, pada pemikiran masih kanak-kanak dan sebagainya. Dalam ketidaktentuan ini saya tengok kan banyak yang datang yang persekitarannya menyumbang, merangsang. Jadi sebab itu selain daripada persekitaran rumah, apa lagi luar yang agar ibu bapa tahu? Ya, media kan, Rakan Sebaya, dan juga saya rasa banyaklah persekitaran sekelilingnya. Dan juga kita perlu faham remaja ini dia melihat pada sexual activity lain daripada seperti mana kita melihatnya. Seperti kalau seperti ibu bapa kalau atau orang awam melihat pada aspek seksual zina, mengandung dan sebagainya. Tapi pada remaja dia tidak melihat pada itu menjadi salah satu daripada orang kata fokus penting dia lebih pada terlihat daripada identiti. So when mereka membesar hormon dan sebagainya, perubahan pada fizikal, mereka melihat pada identiti. Siapa saya kan? Saya nak jadi apa kan? Atau saya nak menjadi orang umur 13 tahun. Tapi dia merasakan bahawa kemahuan seksual dan sebagainya sudah ada seperti umur 19, 12 tahun. Dan tak tahu nak menyalurnya bagaimana. Nak menyalur kat mana, maka dia akan mencari kan. Bila ada media, bila ada rakan, bila ada dorongan ini, maka senang dia masuklah. Saya kira paling penting sekali adalah komunikasi dan pendidikan seks daripada ibu bapa kepada anak-anak. Tapi sebelum kita jawab soalan tentang pendidikan seks, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Helmi. Halo, Waalaikumsalam. Ya, Helmi. Saya daripada Perak. Ya. Saya nak beri pendapat saya lah. Okey. Teruskan. Bagi saya sekarang ni masalah utama ialah kebebasan yang berluasa sangat terhadap remaja-remaja Melayu lah. Kita terlampau beri anak-anak kita kebebasan yang melebihi, tak kira lelaki ke perempuan ke kan. Kita terlampau bagi mereka. Yalah, kita pun terlalu sibuk sampai tak dapat nak tengok anak kita sebenarnya. Siang malam kita asyik kerja je kan. Jadi masa untuk anak-anak pun kalau depan kita tak nampak cacat celanya. Tapi bila dah berlaku sesuatu tu baru kita tahu anak kita ni di mana, ke mana kan. Bila dah mungkin dah terlajak lah kata orang. Dah jauh baru kita perasan. Tapi sebabnya kita tak ni. Tapi yang penting sekali kita perlu beri kebebasan. Bebas yang kata orang bebas yang tidak berpatutan. Tak berpatutan. Sebab kita lihat anak-anak Melayu sekarang lah pakaian cukuplah. Pakaian mereka terlalu kata orang seksi, terlalu seksi. Walaupun mereka tetap pakai seluar, padahal tak pakai baju, tapi kita boleh nyatakan pakaian mereka dengan pakaian kita dalam pakaian mereka terlalu menonjol hingga kan ke arah dengan kesejaran di bandar dengan pil-pil hayal apa semua. Pakaian mereka menjurus kepada perlakuan seumpama inilah. Dia macam invitation lah. Jemputan. Okey, terima kasih Cik Helmi. Salah satu pelindung kepadanya. Kalau semua remaja-remaja Melayu berpakaian menutup aurat, tak ada. Saya rasa kuranglah masalah seumpama ini Okey, terima kasih Cik Helmi. Terima kasih. Dan saya kira ini bukannya satu masalah orang Islam sahaja, ini masalah sejagat. Dan saya kira yang paling penting sekali ialah bukan sahaja kita kena peka dengan keadaan persekitaran kita, tapi kita kena tahu bahawa ini realitinya. Memang benda ini duk berlaku dan apa yang kita boleh lakukan untuk mengatasinya. Dan ini antara perkara lain yang kita akan bincangkan pada hari ini. Sekiranya contohnya anak kita berhadapan dengan masalah STD ataupun masalah sexual transmitted diseases ataupun ada penyakit kelamin, apa yang patut kita lakukan? Dan kalau kita sendiri rasakan kita ada penyakit kelamin, macam mana kita tahu tanda-tandanya? Apakah kesannya, implikasinya? Kepada siapa kita boleh minta bantuan? Ini semua kita akan jawab sekembalinya kami nanti. Nama saya Fika, umur 18 tahun. Saya melakukan seks pada umur 14 tahun. Lelaki yang saya mula kenal umur dia 18 tahun. Saya boleh terjebak seks ni sebab mula-mula dia telefon saya. Dia ajak keluar semua. Lepas tu saya ingat dia nak bawa saya makan ke apa. Tu dia bawa satu tempat apartment kat belakang tempat tu juga. Dia paksa saya untuk buat seks dengan dia. First saya tak nak. Sebab saya tahu benda tu sakit. Saya tak nak. Lepas tu dia paksa saya
dapat saya lama jugalah. Lepas tu dengan rela hati macam saya serahkan macam tu je. Tapi dalam masa yang sama saya mula kenal orang lain. Saya kenal dengan kawan dia juga dan saya lakukan seks dengan kawan dia juga. Bila saya dah berpindah ke tempat lain, niat rasa gian tu ada. So saya cari online. Saya dah melakukan seks ni lebih kurang 25 orang. Itu dia, asal-asalnya baru nak mencuba, kena paksa, lama-lama jadi ketagihan. Ini yang dikatakan oleh remaja kita yang ketiga pada hari ini. Dan ini bukanlah cerita daripada tabloid ataupun daripada mana-mana akhbar. Ini adalah pengakuan daripada mulut dia sendiri. Kita semua sama-sama saksikan. Ini memang satu pengakuan yang benar. Dan inilah topik kita pada hari ini, iaitu mengenai remaja kita yang begitu bebas seks ataupun perhubungan mereka pada waktu dan ketika ini. Dan tadi sebelum rehat ada yang mengatakan bahawa perhubungan kebebasan yang terlalu melampau diberikan oleh ibu bapa. Tapi realitinya, hakikatnya, mau tak mau, memang kebanyakan ibu bapa memang kita bekerja dan memang sentiasa tak dapat bersama dengan anak sentiasa dengan mereka di rumah. Kadang-kadang kita paksa biarkan dengan pembantu dan mereka bersendirian di rumah. Jadi mau tak mau, kita tak mau menunding jari pada hari ini, tapi kita cari penyelesaian. Macam mana kita nak lakukan, apa yang harus kita lakukan untuk memastikan anak-anak kita ni tahu membuat keputusan yang bijak bila berhadapan dalam situasi yang sebegini. Dan bersama-sama kami nak menambahkan lagi angle ataupun kefahaman kita tentang topik kita pada hari ini. Kita ada lagi dua tetamu istimewa, iaitu pertama sekali saya nak kenalkan di sebelah kiri saya Ustaz Masridi, pengurus Perkit. Assalamualaikum Ustaz. Dan tidak lain tidak bukan Dr. Harina Siraj yang memang gynecologist, pakar sakit puan dan juga mengetahui tentang hal ini sendiri sebab ada banyak pengalaman berhadapan dengan anak-anak yang sebegini. Okey, saya nak tanya sikit saja kita sentuh. Kalau ibu bapa yang bekerja, sebab memang ramai, ini realiti je. Mau tak mau tak boleh nak berhenti kerja sebab nanti nak survive kan. What should we do sebagai ibu bapa, doktor? Sebagai ibu yang bekerja, saya rasa memang merasa begitu orang kata perlu menyediakan anak-anak saya dengan orang kata senjata untuk tahu apa yang dia nak buat sekiranya berhadapan dengan perkara begini. Farah, kita ingat perkara ni kan, jenayah ataupun kejadian gejala sosial ini berlaku apabila adanya yang pelakunya, iaitu yang kalau hal ni wanita itu selalu jadi mangsanya, kemudian pemangsa tu pula kita tak boleh nak tengok siapa, tak ada tanda dekat muka dia tu, tak adalah tanda hitam ke, so kita ada boleh tak boleh nak elak. Jadinya yang satu lagi ialah peluang. Dan peluang inilah kalau kita dengar daripada remaja ketiga tadi, peluangnya adalah bila dia keluar, dia keluar dengan kata budak lelaki ni dan dia membuat pilihan-pilihan. Dia pilih nak ikut budak tu ke apartmen tu. Dia memilih untuk meneruskan juga, walaupun sepatutnya persediaan di dalam diri dia tu sepatutnya sudah ada. Jadi hari ini cabaran kita adalah untuk menjadikan anak-anak kita tu mampu takut kepada Allah, hingga kan dia apabila diberikan peluang begini dia akan kata saya takkan lakukannya kerana saya takut kepada Allah. Itu dia bottom line dia tu. Dan itu merupakan satu cabaran kepada semua ibu bapa hari ini, saya kira. Dan bukan sahaja kepada ibu bapa Islam tapi juga pada non muslim. How can the children make good decision? Okey, pada penonton semua, kita nak bawakan di sini telefon pada kami untuk berkongsikan pengalaman. Mungkin anda ada sendiri pengalaman yang pernah dilalui di talian bebas tu yang tertera di Kaca TV. Penelpon yang menelpon kami akan diberikan hadiah istimewa. Dan sekarang ni Ustaz sendiri berhadapan dengan masalah remaja-remaja begini. Tadi dalam pengakuan katanya dah ketagihan seks. Ada ubat ke ketagihan seks ni? Sebab itu yang akan menjerumuskan mereka untuk melakukannya lagi dan lagi dan lagi, walaupun dalam hati nak risau, rasa bersalah. Tapi rasa bersalah tu, rasa ketagihan tu mengatasi rasa bersalah. Jadi macam mana? Ada ubat tak? Masih Farah. Kalau kita melihat pada kes ketagihan seks yang berlaku pada mangsa-mangsa gejala sosial pada hari ini, sebenarnya ubat tu ada. Ubat tu memang ada. Masalah utama yang berlaku kepada remaja hari ini ialah proses pembesarannya itu dibentuk oleh para ibu bapa dengan memberikan istilah kita memberikan keperluan asas kepada dia. Umpamanya memberikan makan minum, pakaian. Sehingga bila dia meningkat remaja dan meningkat kepada remaja berumur 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun, cara ibu bapa pada hari ini masih lagi mendidik tu, membela anak tu dengan proses yang sama. Macam proses seperti kanak-kanak juga. Okay. Jadi mereka tidak tahu proses itu adalah proses berlakunya balik. Berlaku proses balik. Ya, keinginan tu sudah berubah. Jadi sebab itu bila berlaku proses balik inilah selalunya ibu bapa kurang perhatikan.
kerana perubahan hormon, kehendak, pergaulan sudah bebas. Di sinilah yang saya melihat bila mereka terjebak saja dengan gejala seks bebas ini, seolah-olah ibu bapa mereka tidak menyedari perkara yang berlaku. Itu mungkin kebanyakan remaja-remaja yang berada di Perkit, itu yang Ustaz perhatikan. Itu antara yang saya lihat di Perkit. Dan satu lagi, ubat itu sebenarnya ada. Sebenarnya Nabi dah sebut dalam hadisnya, yang mana maksudnya, suruh anak kamu sembahyang waktu 7 tahun. Dan bila berumur 10 tahun, dia tidak mahu lagi bersembahyang, maka ketika itu kita perlu memberi penegasan, yakni Nabi suruh kita pukul anak kita dan pisahkan tempat tidurnya. Walaupun mereka itu adik-beradik. Kerana pada waktu balik ini berbagai kemungkinan seperti doktor cakap tadi boleh berlaku. Jadi proses bila berlaku seks ini sebenarnya kita boleh menghindari perkara ini dengan membuat program-program prevention, pencegahan. Umpamanya jangan beri ruang-ruang anak itu boleh mendekati bahan-bahan yang boleh merangsang mereka. Dan juga seperti doktor cakap tadi juga, jangan sampai memberi ruang dan peluang kepada pemangsa-pemangsa untuk mendapat peluang untuk menodai atau merosakkan mereka. Jadi di sini proses yang perlu dilakukan oleh ibu bapa di rumah. Alright. Okey, saya tanya ke Dr. Haizil pula. Dari segi pendidikan, sebab apa yang Ustaz katakan tadi, kita kena didik anak mengikut umur yang berbeza-beza. Jadi anak yang kecil, bagaimana cara didikan? Sebab doktor sendiri pakar psikologi kan, kanak-kanak. Dah remaja tu macam mana? Dan perbezaan jantina juga. Sebab selalunya kita tengok ibu bapa banyak memesan atau banyak mendidik anak perempuan. Tapi dia terlupa nak mengajar anak-anak lelaki untuk menjadi lelaki yang bertanggungjawab bila dewasa nanti. Boleh tak terangkan umur sex education secara ringkas, umur kecil, toddler macam mana, remaja macam mana? Perbezaannya, cara approach-nya, sebab ramai yang tak tahu macam mana. Ya, sebab tu kita tengok kan, Farah, ya. Kita tengok pada perkembangan manusia ini ada beberapa peringkat kan. Bukan saja budak-budak tu, anak-anak itu berubah daripada umur kan, dari toddler, preschooler dan juga mid childhood. Tapi ibu bapa pun berubah juga kan. Ibu bapa juga masa anak dia kecil pun umur dia macam tu. Bila anak dia remaja dia pun berumur itu. Jadi antara kedua-duanya sekali lah, anak-anak pun ada perubahan mental dan juga kognitif pemikiran dan sebagainya kan. Ibu bapa pun ada juga macam tu kan. Sebab tu seperti Ustaz juga kan, bila dia kecil sampai dia besar sama saja kan. Sebab tu dia ada peringkatnya. Macam mana? How? Dia actually how do you tell them this is wrong? So sebab kita kena mula lagi, actually bukannya preschooler, kita pada awal lagi. Sebabnya ada peringkat pada perkembangan actually bayi yang daripada 0 hingga 24 bulan. Selepas tu dia 2-3 tahun tu toddler. Kan, toddler. Jadi toddler tu yang antara pertamanya perubahan transisi daripada bayi nak pergi ke kanak pula sekolah. Situ dah mula mencabar. Degil, melawan, juga dia buang air dan sebagainya kan, dia dah ada tu. So we can start dengan awal-awal kat situ lagi. Kemudian dia pergi pada prasekolah, tidak ada masalah. Prasekolah ini adalah peringkat yang banyak bercakap, banyak bertanya. Kan? So maksudnya kita mungkin boleh explain sedikit demi sedikit tentang lelaki dengan perempuan, kena hati-hati begini dan begitu. Jangan dibenarkan orang sentuh di tempat-tempat itu. Sex education bukan saja menunjukkan apa semua kan. It's not nothing. It's more on relationship, hak kita kan, lelaki perempuan, yang itulah kan. So kena diajar daripada kecil lagi kan. Tapi sebelum itu, sebelum kita nak jawab dengan lebih lanjut macam nak mendidik anak-anak, kita ada seorang lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Puan Rosnani ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Rosnani nak kongsikan pendapat, pengalaman? Ya, saya nak cerita pengalaman saya. Okey, teruskan. Saya merupakan seorang guru tuition. Right. Ya, saya pernah mengalami masalah bersama pelajar saya lah. Okey. Di mana pelajar saya ni berumur 12 tahun. Lelaki, perempuan? Lelaki. Okey. Memang saya rapat dengan dia. Macam saya anggap dia macam adik lah pada mulanya kan. Memang saya anggap dia adik sebab rapat sangat. Dengan keluarga dia pun saya rapat. Okey. Pasal saya macam, saya tak kisah saya pegang dia ke apa. Saya tak ada niat kata macam nak cuba apa, merontak emosi dia apa semua. Saya tak niat macam tu kan. Right. Satu masa saya nampak dia ni perubahan drastik. Memang nampak sangat perubahan dia. Contohnya? Nampak dia gairah. Sampai tahap satu masa saya nampak dia memang bernafsu lah dan menggeserkan dekat dinding. Okey, ini pelajar tuition ya? Ya, saya. Pelajar kemudian tuition. Saya mengadu pada mak dia apa semua kan. Apa yang terjadi. Saya kata mungkin selama ni saya terlalu baik dengan dia yang menyebabkan dia macam tu. Tapi sekarang ni jadi terbalik. Bila apa saja dia macam tertekan. Keluarga dia mengatakan bahawa saya yang menyebabkan anak dia macam tu.
Jadi apa conclusionnya setakat ni? Memang tidak ada conclusion lah. Kiranya sekarang ni keluarganya menuduh Puan lah kiranya yang... jadi dia macam menuduh saya yang membuat gangguan seksual dekat anak dia. Tapi saya rasa macam sebenarnya anak dia yang membuat pada diri saya. Okey, sebelum Puan meletakkan ganggang, saya nak tanya, panel ada apa-apa soalan tak nak tanya pada pemanggil kita? Berapa umur Puan? Berapa umur Puan Rostani? Umur saya 27. 27 tahun masa perkara itu berlaku. Belum. Sudah berkahwin belum? Belum. Ya, saya rasa sudah berkahwin tapi tidak tu bukanlah isu yang besar. Okey, terima kasih. Tak apa, kita dengarkan komen tetamu-tetamu kita. Okey. Saya rasa kita memang kena fahamlah tentang remaja ni. Perubahan dia mungkin akan berlaku walaupun tidak dengan cikgu tuitionnya ya. Maknanya mungkin di dalam bilik dia sendiri, di rumah sendiri. Tapi kalau ibu bapa tak berapa peka tentang perkara ni, dia takkan nampak ya. Tapi what to do dalam keadaan macam ni, what to do? dia jangan panik Farah, sebabnya selalunya anak-anak ni dia sebenarnya masa ni ya, ketika ni dia memang mula mempunyai perubahan-perubahan hormon ni ya, dia akan ada ereksi kalau budak lelaki. Kita banyak bercakap tentang balik budak perempuan sebab dia dah ada head, bagaimana nak menjaga kebersihan head. Kita jarang bercakap tentang balik budak lelaki dan saya rasa itu masalah yang paling ketara sekarang ya. Remaja lelaki balik dan menjadi seorang lelaki muda tanpa ada bimbingan Dan tak tahu nak soskan rasa nafsu tu kat mana. Patut bapak-bapak ni takkan mak kan yang membimbing mereka. Jadi kalau orang dulu-dulu dia memang bapak tu bila dia tahu anak dia dah apa orang kata, mak yang selalu tahu ya bahawa anak tu malam tadi memang mimpi dan keluar air mani. Jadi mak dia basuh kain. Sekarang ni yang tahu washing machine aja. Ya, mak pun tak tahu. Jadi bila mak dah tahu, mak bagi tahu ke ayah. Dan ayah ni dia bukannya profesor, bukannya pengarah, bukannya tak ada knowledge. Tapi mungkin juga peladang dan petani, tapi dia akan bagi tahu apa yang dah berlaku, apa implikasinya. Jadi kalau hari ni ayah mati, Alung kata, kalau sini Alung kamu yang kena jaga mak dengan adik-adik sebab kamu dah jadi orang besar sekarang. Dia meletakkan itu sama dengan tanggungjawab. Bagaimana dia harus lebih bertanggungjawab. Hari ni remaja lelaki kita masuk dalam orang kata kedewasaan dia tanpa apa-apa bimbingan dan dia hanya share dengan kawan-kawan dia. Kawan-kawan punya nasihat Farah tak berani nak cakap kat sini. Okey, sebenarnya kita ada banyak lagi kes-kes yang mengejutkan. Sepanjang hari kita akan tunjukkan pengakuan-pengakuan yang saya nak kongsikan dengan penonton semua supaya ibu bapa tahu kata ini sedang berlaku ke anak-anak kita, anak-anak kononnya orang Islam, orang Melayu kita ni. Jadi kita saksikan sekarang ni pengakuan yang seterusnya. Nama saya Rizal, berasal daripada Besut, Terengganu. Umur saya 19 tahun. Saya start daripada seks bebas ni ketika saya berumur 15 tahun. Masa tu saya tinggal di asrama. Tu member saya ada menyewa sebuah rumah dekat depan asrama tu. Masa tu kawan saya bawa balik seorang perempuan di rumah sewa dia. Dari situ saya melakukan hubungan seks dengan perempuan secara ramai-ramai ya. Dan satu lagi, saya pernah lakukan dalam semak di kebun getah. Seramai 6 orang, perempuan seorang. Mula-mula perempuan tu dia tak nak gak, tapi kita orang paksa perempuan tu lah. Tarik baju dia, tapi dia rela gak ah. Lepas dia tu, dia pun cakap seorang-seorang. Dia nak seorang-seorang, dia rela pula. Ada juga saya bayar RM RM10. Lepas tu saya lakukan hubungan seks dengan dia. Okey, sebelum kita berehat tadi kita ada mendengar satu lagi pengakuan oleh seorang anak remaja lelaki yang mengatakan bahawa dia mula melakukan perhubungan seks seawal usia 15 tahun, dah pernah melakukannya juga beramai-ramai dengan kawan-kawannya pada seorang gadis. Dan inilah dia implikasinya. Saya rasa sepanjang hari ini saya menerima kejutan demi kejutan kerana kita dapat lihat bahawasanya bukan sahaja seks itu sudah biasa, tapi seks secara rambang, seks secara paksaan tu dah macam biasa je bila anak remaja tu bercakap. Seolah tak ada benda pun, tak ada apa-apa pun. Tak ada langsung kesan pada dirinya. Dan ini yang kita nak bincangkan, mungkin kerana anak-anak remaja tak tahu implikasinya dari segi kesihatan juga kepada diri mereka sekiranya mereka melakukan perhubungan seks ataupun kelamin tanpa kawalan. Jadi mungkin Dr. Harina boleh ceritakan implikasinya. Okey, kalau dekat implikasi hubungan seks rambang ni, selalu kita pergi pada 5 perkara. Satu, tentu sekali untuk remaja perempuan,
kehamilan remaja, kehamilan yang tidak dirancang. Keduanya pengguguran sebagai implikasi daripada kehamilan tu, dan yang ketiga adalah jangkitan kelamin ataupun sexual transmitted diseases STD. Selepas tu HIV/AIDS, sebab HIV/AIDS bukan hanya sexually transmitted so dia HIV/AIDS satu hal lagi, dan yang kelima adalah gejala keganasan seksual ataupun sexual violence Ini kalau saya pergi ke mana-mana bercakap tentang kesihatan reproduktif, remaja tidak akan dianggap sihat sekiranya mereka tidak dapat mengelakkan diri daripada 5 gejala ni daripada aspek seksual dan reproduktifnya. Macam tadi kita dengar sebelum berehat kan, anak lelaki tersebut mengatakan bahawasanya remaja lelaki dia kata, oh budak tu asalnya kata no, lepas tu dia kata ya. Jadi boleh tak kita kita sentuh sedikit saja tentang nilai perkataan tidak itu? Okey, sebenarnya tidak tu dia bukan boleh stand on its own. Maknanya tidak dengan kita tak ikut dia. Itu betul-betul tidak. Tapi tidak bila kita sama dengan dia. Mungkin orang yang seorang lagi kata, alah ni main-main aja kan, pujuk-pujuk lagi okeylah. Maknanya tidak tu di mana tempatnya pada saya. Dia tidak ketika geng 10 orang tu berada di atas kita tu tak serupa nilainya dengan tidak apabila diminta dan kita kata tidak. So nak mengatakan tidak tu juga saya rasa kena tahu di mana dan of course kalau jumpa dengan orang lelaki yang mulanya mengajak kita dan kita nak hanya mengatakan tidak apabila dia nak merogol kita, mereka ni bukan orang yang menghormati tidak daripada kita jadi we have met the wrong person at the wrong place, wrong time. Okey, mungkin saya nak tambah sedikit tentang katalah walaupun kita tidak kata tidak berawal, tapi untuk lelaki ni lebih kepada perogol-perogol lah pada mereka yang melakukan seks secara pasangan. Jangan ingat orang tak nampak kita lakukannya, kita tidak dapat membuktikan bahawa satu rogol tu perlakuan rogol tu sudah berlaku melalui medical examination, melalui DNA test, memang boleh dapat tahu. Jangan kata seolah-olah kita rogol seorang wanita tu, orang takkan tahu kata kita rogol dia sebab it's her words against ours. Actually boleh melalui DNA dan melalui medical examination boleh tunjuk kata ada paksaan dari segi perlakuan kelamin tersebut. Dan seterusnya saya nak tambah sedikit lagi, apa tanda-tanda kalau kita nak tahu kata kita sudah dijangkiti STD? Okey, satu mengenai jangkitan kelamin ni 80% daripada orang yang ada STD dia tak tahu pun dia ada. Itu yang kena bagi tahu ni. Saya kalau ceramah kan Farah, kalau cakap pasal kehamilan dan pengguguran budak lelaki nampak relax je sebab dia tak mengandung, dia tak payah menggugurkan, tapi bisa kata hayang ni you all punya. Sebabnya jangkitan kelamin ni 80% orang tak tahu. Dan sekarang ni bilangan mereka 63-65% of them adalah gulungan muda. Kurang daripada 25 tahun. Masya Allah. Mungkin 50 tahun dulu penyakit ni untuk orang tua-tua. Orang yang dah ada isteri tapi masih lagi pergi dengan pelacur kan. Sekarang ni dia lebih muda. Dan apabila dia lebih muda, dia ada jangka hayat yang lebih luas lebih jauh. Mungkin kita boleh kata sekarang ada antibiotik semua bakteria parasite ni boleh antibiotik ni kan, tapi dia ada kesan kronik dia. Dan kalau katalah kita bercakap tentang virus yang paling kerap adalah herpes herpes ni dia ada herpes yang di semua bahagian tubuh badan kita, tapi yang untuk jangkitan kelamin adalah genital herpes. Untuk budak perempuan dia akan menyebabkan luka-luka di bahagian alat kelamin, dan ini memang amat menyakitkan. Pedih, menyakitkan macam kena bakar. Dan ini memang perlukan rawatan. Rawatannya agak mudah sekarang walaupun mahal, maknanya kita bagi dia antivirus. Tetapi dia mungkin akan kena lagi. Dia akan kena lagi. Selalunya orang menganggap bahawasanya HIV saja tiada ubatnya, tapi penyakit-penyakit kelamin lain pun ada yang anda terpaksa hidup dengan penyakit itu sebab tiada ubatnya. Sebagai contohnya herpes. Tapi sebelum kita jawab lagi yang lebih mendalam lagi, ada seorang lagi pemanggil. Assalamualaikum. Hello, ya. Assalamualaikum. Ina. Hello. Ya, teruskan Ina. Nak kongsikan pengalaman ke pandangan? Saya nak tanya, saya ada anak remaja umur 16 tahun di sekolah asrama. Tapi bila dibalik 2 minggu sekali dulu, dia ada handphone lah. Saya bagilah handphone. Bila saya cek handphone, ada daripada banyak ramai kenalan lelaki kata sayang lah. Saya takutlah apa-apa terjadi kan. Bila saya tanya, dia kata kawan biasa je. Bila saya kontak lelaki tu, dia tak start. Jadi macam mana apa yang perlu saya buat? Saya takut sesuatu yang terjadi kan. Terima kasih Puan. Ya Puan Nina, tak apa, kita akan cuba jawab soalan itu. Terima kasih. Sama. Itu satu lagi dilema. Kita dah jaga anak, kita dah bagi didikan agama, didikan spiritual sebaik mungkin, tapi pada waktu yang sama bila keluar je rumah pergi universiti, college dan sebagainya, kita dah tak ada kawalan, zero kawalan. Jadi terlepaslah tangan. Kita ibu bapa pun dalam perasaan yang serba salah, takut dan sebagainya. Macam Puan Ina tadi, saya tahu ramai ibu bapa yang begitu, dan memang ramai juga yang perlu takut kerana ada anak-anak balik rumah nampak okey, tapi di luar sana wallahu alam apa aktivitinya. Jadi apa kita boleh buat sebagai ibu bapa sebelum kita berbalik pada STD? Mungkin saya boleh tanya pada doktor lah.
Ya, pada saya rasa Farah ya. Dah acuh ni. Saya rasa perlu kita tanyalah kan. Okey. Sebab tu kalau kita start pada awal as a very early stage dia memang kita ada hubungan rapat dengan anak kita. Lepas tu kita boleh nak rapat masa remaja is not a problem. Tapi bila dah sekarang ni bila kita dah kurang tu. Satu, kedua tadi saya tarik pada Dr. Alina beritahu tadi kan. Kalau cerita berkenaan dengan penyakit dan sebagainya kan remaja psychologically dia tak takut tu. Whatever you say, apa cakap tunjuk sekali pun. In fact kita pernah tunjuk sekali gambar-gambar yang dahsyat kan STD dia kan. Nak jadi takkan dapat yang lah. Kita tunjuk rotan pun. Kan? Tunjuk rotan nampaknya batok punggung kan bila sebat tunjuk pun dia tak takut. Dia tak ada rasa perasaan dia. Tapi tengok yang perempuan semua tunjuk kan. Cikgu tunduk. Tapi budak lelaki tak takut. Dia ketawa kan. Dia make fun of that. Itu yang saya kata ini ada problem bila kita sampai pada mereka inilah. Okey, Ustaz sendiri melakukan kaunseling di Perkit ya. Jadi kita tahu macam tadi antara mereka yang ditemubual adalah mereka daripada Perkit. Jadi macam mana? Ada harapan ke untuk kembali ke pangkal jalan? Boleh ke kita katalah macam dah tulit lah orang kata dah tak mendidik daripada kecil, mungkin salah komunikasi dan sebagainya. Jadi ada ke kita harapan sebagai ibu dan ayah, anak yang dah dewasa dah melalui gejala ni, boleh tak mereka kembali? Dan nak buat apa? Macam mana? Menarik isu ni. Sebenarnya kita bercerita tentang perkara yang telah berlaku. Banyak perkara yang telah berlaku. Kita menyediakan payung selepas hujan. Jadi kalau kita cerita orang kemalangan jalan raya pun macam tu juga. Cerita mayat pecah, bersepai kepala, apa semua kutip otak apa. Kalau kita tanya forensik pula yang belah lagi dahsyat lah. Ya. Jadi kita cerita benda yang telah berlaku. Bagi saya kita perlu mengambil sikap proaktif lah. Maknanya mencegah itu lebih baik dari mengubat. Tapi kalau dah jadi penyakit dah nak buat macam mana? Dah ada penyakit, kita perlu ada klinik dan hospital. Okey. Mungkin kaedah rawatan itu dia sebenarnya nak bina manusia ini. Kita mengambil pada kepahaman agama masing-masing lah. Mungkin ada non-Muslim melontung dari segi spiritual lah maksudnya. Pendekatan seperti yang Dr. Alina cakap tadi, pendekatan agama adalah pendekatan terbaik. Tak kira agama apa pun? Ya, tak kira agama. Sebab konteks dalam agama Islam sendiri, bermula seseorang itu jadi akhlaknya baik, cara berfikirnya baik, rasa takut kepada Tuhan seperti yang Dr. Khadir cakap tadi, berkaitan dengan hari ini ditunjuk sebat pun tak ada apa-apa, tak rasa apa-apa. Nak rasa ini dari hati, bukan dari knowledge. Hari ini kita banyak bagi penerangan dalam bentuk knowledge. Tak semua orang yang cerdik, dia jadi baik. Banyak orang cerdik jadi jahat. Betul. Sebab knowledge dia tahu. Saya anak-anak yang saya didik di rumah saya ada 140 orang. 140 orang ini kalau tanya, you tahu tak benda ini berdosa? Semua tahu. Tahu tak nanti masuk neraka? Tahu. Semua cerita tentang hukum hakam ni mereka dah tahu kecil lagi dulu dah diajar oleh cikgu dia. Oleh ustaz dia. Tetapi persoalan yang timbul sekarang, bagaimana kita nak membina suatu pendidikan supaya mereka takut. Jadi nak bina rasa takut kepada hukuman dunia dan akhirat ini, maka kita kena balik kepada ajaran agama dengan cara bagaimana nak membentuk hati mereka. Di sini, proses yang saya tengok pendidikan remaja hari ini, pendidikan iman terlalu tandus. Rata-rata sekolah lah, saya pergi rata motivasi sekolah. Rata-rata lah tempat saya pergi ceramah, kebanyakannya program pembinaan iman ini tandus. Maksudnya, anak-anak ini tidak rasa takut kerana hati mereka telah kotor, hati mereka telah dihinggapi dengan maksiat. Satu dosa yang mereka buat, satu titik hitam hingga ke hati. Kalau banyak dosa yang berulang, dosa besar lagi, maka titik hitam itu dah menutupi. Lampu ini takkan cerang kalau penuh dengan titik-titik hitam yang menutupi dia. Jadi proses dalam perubatan Islam, kita nak menjernihkan kembali, menyucikan balik hati yang telah kotor. Jadi di sinilah proses yang dijalankan oleh Perkit selama 18 bulan, setahun setengah ini terbukti berjaya kepada anak-anak remaja lelaki yang dulunya ganas. Mungkin pada mereka yang nak meminta bantuan boleh juga menghubungi Perkit ya. Boleh kita dapat bantuan. Ibu bapa juga begitu. Dan sebenarnya kita dah tak kesuntukan masa. Saya nak cuba akhirnya jawab beberapa soalan lagi sebanyak yang mungkin. Okey, about STDs. Sebab ini ramai remaja tak tahu, dia buat je tapi tak tahu implikasinya. Boleh tak STD ataupun penyakit kelamin dijangkiti selain daripada pelakuan penetration, tanpa penetration? Ada tak cara-cara lain boleh kiranya? Maksudnya, adakah kita boleh dapat STD hanya through sexual intercourse ataupun ada cara lain juga boleh dapat STD? Okey, dia macam ni, Farah, bila kata sexually transmitted diseases tu maknanya dia
ditularkan melalui hubungan seks ya, dan melibatkan anggota-anggota kelamin ya, kelamin lelaki dan kelamin perempuan. Yang macam saya katakan tadi ya, ada 80% mereka tak tahu pun mereka sakit. Jadi mereka tak adalah tunjukkan lesi-lesi ataupun luka-luka tu, mereka tak ada discharge, mereka tak ada ni. Tapi they are carrying the virus and all ya. Dan kalau instead of sexual intercourse through oral sex for instance. Coming to that. Maknanya sekarang ni kalau misalnya kita suspek dia ada jangkitan kelamin contohnya pada bahagian genitalia dia contohnya. Antara perkara yang saya kena buat adalah ambil swab dia ditekak ni. Ya, apa bezanya ni dengan ditekak ya contohnya. Tapi sebab kadang kita tahu bahawa ini perlakuan yang dia buat ya. Dan kita tahu juga ada anal intercourse. Ya, dan anal intercourse ni sebenarnya adalah permulaan ya, anal intercourse maksudnya kiranya perhubungan melalui dubur ya, melalui dubur ya. Yang satu yang memang diharamkan oleh Islam. Tapi kalau kita lihat kenapa, kerana itu memang bukan tempatnya ya. Oleh sebab tu nak mengatakan bahawa apabila jangkitan ini menjangkiti tubuh badan kita, dia memang akan ada kaitan dengan amalan dan juga tabiatnya ya, cara laku seksual tersebut. Right? If you think ataupun seorang itu rasakan dia ada penyakit kelamin, dia nak minta bantuan kepada siapa, macam mana? Takut ni nak bagi tahu ke ibu bapa. How? Kita dapati sekarang ni memanglah ya, klinik-klinik bukan ada klinik yang remaja, mesra remaja macam tu ya. Kita tahu kalau dia remaja, dia rasa dia patutnya sihat, dia takkan pergi klinik ya. Tapi kalau lah misalnya dia ada tanda-tanda yang seperti katakan tadi ya, dia ada discharge, dia ada lesi-lesi luka-luka kecil seperti yang saya nyatakan tadi, dia memang kena jumpa doktor. Any doctor will do ya, dan cumanya doktor tu sendirilah pula macam mana sikap dia ya. Untuk jadi doktor dia sepatutnya tak boleh kata saya tak nak treat dia sebab dia seorang remaja. Implikasi sekiranya seorang itu dapat rasakan yang dia ada penyakit kelamin tapi in denial, dia tak nak pergi cek sebab dia takut tahu jawapannya. Apa kesannya kalau tak pergi cek langsung? Dia akan melarat ya. Kalau remaja lelaki, seteruk mana boleh jadi? Remaja lelaki dia akan datang kalau misalnya full blown gonorrhea, dia tak boleh nak kencing 3 hari. 3 hari baru dia datang jumpa kita. Dan kadang tak boleh nak orang kata berdiri pun sebabnya tengah dan pun dia kencing dia tu, dan dia tak boleh kencing tu sebab di dalam orang kata salur kencing dia tu ya, yang keluar bukan kencing tapi nanah ya, sebab dia memang very active. That is gonorrhea. Another one. Kenapa remaja harus pergi berjumpa minta bantuan ibu bapa? Kenapa pentingnya? Jangan takut. Kena pergi minta tolong kat ibu bapa kalau dalam keadaan begini. Kenapa? Sebab yang paling dekat sekali kan. Tapi yang itu paling memalukan. Ya, kalau boleh remaja ni kalau boleh tak nak berkongsi kan. Dia lebih prefer kepada sebabnya apabila tanya sikit kena marah. Tu langkah sebab apa kau percaya kan. Ambil tanya dengan kawan. Jadi sedikit lagi kiranya kepada ibu bapa pula. Kalau sekiranya macam doktor katakan memang takut nak pergi cakap kat ibu bapa sebab ibu bapa nanti marah. Jadi what are the do's and don'ts? Sebab kita tak ada masa ni, saya cuba jawab soalan sebanyak mungkin. Saya nak tolong sekiranya ada remaja dalam keadaan begini, apa patut mereka lakukan, dan ibu bapa sekiranya anak datang pada mereka bagi tahu ada masalah seumpama ini, what are the do's and don'ts? Jangan lakukan dan harus lakukan. Satu, ibu bapa kena ubah diri dia sendiri. Baru anak-anak boleh berubah. Kita tak boleh harap anak saja berubah kalau kita tak nak berubah. Kalau cara pendekatan kita tak macam yang Sadina Ali kata, dengan anak remaja kita harus menjadi kawan karibnya, kita kena belajar macam mana nak jadi kawan karib anak kita. Yang dulu-dululah lepas. Tapi mulai hari ni, cuba jadi kawan baik anak kita. Dan insyaAllah anak kita tidak akan memilih orang lain melainkan kita. Dan satu soalan terakhir pada Ustaz. Allah maaf tak? Kalau dah buat segala-gala dosa, dah dapat segala-gala penyakit, Allah maaf tak? Sebab yang tu yang orang takut kan? God will not forgive me. I'm gone. Pintu taubat sentiasa terbuka. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Taala itu amat suka kepada orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Jadi bagi kita simple lah. Kalau kita dah ditimpa musibah, Allah ajar kepada kita allazina iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila kita ditimpa musibah, Allah ajar kita balik semula kepada Tuhan. Tak pernah tengok, tak pernah pergi mengaji surau, tak pernah datang surau, Allah timpa musibah. Maka kita kena datang balik surau, datang masjid, dengar kuliah-kuliah, dengar pengajian-pengajian agama. Bawa balik anak-anak kita yang dah berjaya dalam akademik tapi tak berjaya dalam bina iman mereka. Bawa pula program pembinaan iman. Kalau program ini dibuat secara seimbang, saya percaya kita dapat kembalikan semula anak-anak kita di landasan yang sebenar. Dr. Halina, last question. Tak habis-habis last ya. Tapi last question, this is really last. Dr. Halina juga ada membimbing anak-anak remaja yang tersasar ya, jauh. Jadi from your experience, from your observation, ada tak mereka yang boleh berjaya kembali ke pangkal jalan, bukan saja kembali ke pangkal jalan tapi berjaya bangun daripada keadaan ini? Kebanyakan mereka akan bangun balik. I can always say all of them.
Tapi syaratnya memang kena ada perubahan dari sudut sikap kita. Dia apa yang paling ketara di rumah Dr. Sakinah, ya, dia akan kata di sini dia tidak merasa diri dia diketepikan, disingkirkan dan tidak diterima. Ya, maknanya walaupun dah apa dia orang buat ni, kita masih menerima mereka, ya. So agaknya itulah jiwa-jiwa kita yang juga kita perlu bentuk. Dan terutama ibu bapa, never give up on them. Ya, alright, terima kasih saya ucapkan kepada semua tetamu kita, panel kita pada hari ini. Dan sebenarnya saya percaya yang paling penting sekali, kalaulah kita rasakan tak ada siapa yang menyayangi kita, kita ada diri kita sendiri, kita ada Tuhan. The first person yang boleh jaga diri kita selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah diri kita sendiri. Kalau tak ada orang sayang pun, kita sayanglah diri kita sendiri. Tak perlu ada lelaki-lelaki yang mempergunakan kita ataupun siapa-siapa, walaupun perempuan mungkin it's the opposite side. Dan keduanya paling penting sekali ialah sentiasa kalau ada masalah, kembalilah kepada keluarga, kerana kadang-kadang rakan-rakan juga tak knowledgeable, tidak ada pengetahuan, malah boleh memburukkan keadaan. Kembalilah, have faith in your parents. Dan kepada ibu bapa juga, kalau anak kembali pada kita minta bantuan kita, janganlah ditolak dan dibuang mereka. Terimalah mereka, bentuklah mereka. Maksudnya bila dia kembali pada kita, maksudnya dia nak kembali ke pangkal jalan. Dan kami harapkan hari ini dengan adanya perbincangan ini kita dapat sama-sama membantu pada mereka yang kurang maklumat, dan pada mereka yang perlukan maklumat boleh pergi Perkip, boleh pergi kepada Dr. Sakinah dan banyak lagi tempat-tempat lain. Tapi yang paling penting sekali, jangan putus asa.